Hai, selamat sejahtera, selamat petang, salam hormat kepada semua. Satu hari, satu video, tapi hari ini saya nak buat dua. Sebab hari ini saya tak ke mana-mana. Hari ini hari Sabtu. Okey, untuk part pertama, saya terpanggil nak bagi tahu apa itu tugas seorang pensyarah. Okey, sebab 2 hari lepas ada seorang kenalan saya tanya, kalau student cuti kau tak pergi kerja ke? Macam tu. Okey, baik. Saya nak bagi tahu soalan yang datang daripada ada seorang yang saya kenal lagi. Soalannya, macam mana nak jadi pensyarah? Okey. Jawapan saya tanya dia balik. Awak nak jadi pensyarah di mana? Di matrikulasi, di politeknik, di kolej ataupun di IPTA? Okey. Jadi, di setiap level tu, pengambilan masuk adalah berbeza. Ada sesetengah institusi, kalau awak dah ada degree, awak dah boleh jadi seorang pensyarah. Okey, contohnya di politeknik, awak ada degree jadi pensyarah, awak ajar di peringkat diploma dan juga sijil. Okey, ada kolej ataupun IPTA yang menerima kemasukan dengan master. Okey, mengajar budak diploma dan degree. Ada universiti yang hanya menerima kemasukan dengan PhD ataupun DBA. Alright. Jadi, di mana pun kita, kalau kita dah bersedia nak jadi seorang pensyarah, kita apply saja. Ada rezeki kita, adalah. Kemudian kita akan naik perlahan-lahan. Okey, kita akan naik perlahan-lahan. Katakanlah awak masuk dengan master, sambil belajar, awak buat PhD. Okey, sebab sebagai pensyarah, kita tak boleh berada di satu takuk yang sama saja sampai bila-bila. Okey, sebagai pensyarah kita kena sentiasa belajar setiap hari. Setiap hari kita tak boleh berhenti belajar. Sebab dunia berubah, ilmu berubah, keperluan tenaga kerja semakin berubah. Pelajar kita yang datang, generasi yang berubah. Kita kena buat kajian-kajian yang update, yang selalu. Okey, jadi menjadi pensyarah ni, kita tak boleh ada sikap aku dah cukup. Okey, kita kena ada sikap aku sentiasa nak belajar. Alright, apa tugas pensyarah? Secara simpelnya ada 5M. Ini SB saya bagi tahu. 5M. M yang pertama adalah mengajar. M yang kedua adalah menulis. M yang ketiga adalah menyelidik. M yang keempat adalah menasihati. M yang kelima adalah mentadbir. So yang pertama sekali kita mengajarlah, kita mengajar kelas. Alright. Yang kedua kita menulis. Menulis ni ada banyak tempat yang kita boleh menulis. Kita boleh menulis di jurnal, buku, surat khabar, website dan sebagainya. Menyelidik, maksudnya kita buat research lah. Kita buat research. Sama ada kita dapat grant tu dana lah daripada kerajaan, daripada tempat kita mengajar, daripada research center, daripada industri, daripada luar negara. Okey. Ataupun tak perlu orang bagi duit pun, tapi kita kena sentiasa buat penyelidikan tanpa dana. Okey. Yang ketiga, menasihati. Ini adalah consultation. Maksudnya kita menjadi pakar rujuk. Okay. Pakar rujuk kepada individu, pakar rujuk kepada industri, pakar rujuk kepada kerajaan dan sebagainya. Maksudnya kalau ada pihak yang ada masalah, macam tak faham, nak minta kita tolong buat kajian ke sebagainya, kita boleh buat. Yang keempat adalah mentadbir. Jawatan-jawatan di dalam universiti ataupun di kementerian. Okay, contohnya, siapa kita punya naib chancellor? Dia adalah seorang profesor. Okay, latar belakang dia adalah seorang academician daripada seorang lecturer. Okay. Di samping tu, sebagai seorang pensyarah, kita mesti bersedia untuk menjadi seorang facilitator. Okay. Zaman sekarang, kita ada buku, kita ada internet, kita ada e-book. Okay. Jadi, saya pernah terfikir 2-3 tahun lepas, saya kata kat student saya tak tahu apa fungsi saya di sini. Bila kamu semua dah boleh cari apa yang saya bagi tahu.
Okey. Jadi berbalik kepada tugas pensyarah itu adalah facilitate. Maksudnya kita bagi tahu diorang apa yang diorang patut tahu, okey, untuk mencapai matlamat subjek tu. Okey, sebab tu kita ada CLO, Course Learning Outcome. Maksudnya pada hujung selepas pelajar tu habis, apa yang dia patut faham. Kita ada PLO, Program Learning Outcome. Maksudnya lepas dia habis ijazah tu, patutnya apa yang dia tahu, apa yang dia boleh buat. Jadi itu tugas pensyarah sebenarnya. Bukannya baca slide line by line. Bukannya baca buku line by line, tapi menerangkan. 1. Memberi contoh yang semasa. 2. Yang ketiga, membincangkan keadaan isu semasa. Yang 4, menjana idea apa yang patut dilakukan untuk mengatasi masalah atau menjadikan perkara lebih baik. Untuk ada duplikat ijazah, pelajar patut sampai ke peringkat sekurang-kurangnya boleh menganalisa masalah dan memberi cadangan untuk menyelesaikan masalah. Itu peringkat ijazah. Tahu saja itu di peringkat diploma. Okey. Jadi macam mana kita nak menggalakkan critical thinking, menggalakkan pemikiran yang kritis di dalam diri seorang manusia. Itu tugas pensyarah. Okey. Itu tugas pensyarah, bukan tugas yang mudah. Nak ajar orang cara untuk berfikir, berani berfikir dan berani bersuara. Itu bukan satu benda yang mudah. Yang kedua, pensyarah juga mesti menjadi seorang motivator. Kita sentiasa bagi motivasi kepada pelajar untuk terus berusaha. Bukan senang nak belajar satu semester 4-5 subjek. Nak dapat 4 flat lagi. Nak dapat result elok supaya tak perlu bayar beasiswa, expectation mak ayah dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa bagi motivasi kepada para pelajar. Yang ketiga, kita mesti menjadi role model kepada para pelajar. Kita kena kuat. Kita kena happy. Kita kena tunjuk kata kita suka belajar. Kita kena tunjuk kata kita boleh handle hidup kita dengan baik. Kita kena tunjuk yang kita boleh susun masa depan kita dengan baik. Kita jangan pandai bercakap saja. Sebab pelajar dia melihat. Jadi kita mesti menjadi seorang role model yang baik. Yang terakhir untuk video ni adalah seorang pensyarah mestilah menghubungkan pelajar kepada industri. Macam mana? Macam mana kita menghubungkan pelajar dan industri? Salah satunya adalah dengan penempatan internship, latihan praktikum. Yang kedua adalah contohnya kita buat aktiviti dalam kelas yang kita buat case study. Kita buka, ada syarikat ni. Ada syarikat sekian dalam bidang logistik. Kita buat case study. Bila kita bincangkan perkara yang realiti, yang terkini. Kemudian kita boleh galakkan pelajar untuk buat aktiviti keluar untuk temu ramah syarikat-syarikat. Jadi pelajar akan keluar, ada kontak, berjumpa dengan industri. Jadi mereka lebih dekat dan harapnya usaha itu akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bukan saja mendapat pekerjaan, tetapi dapat terus melangkah untuk ke tempat yang setinggi-tinggi yang mereka mampu. Jadi sebenarnya dengan degree itu, gaji 10,000 tu benda yang sepatutnya dapat. Thank you.